Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dewi Susanti. Saya dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur tata kelola persuratan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan surat. Surat adalah sarana untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Bagian-bagian surat terdiri dari: pertama, kepala surat atau kop surat; yang kedua, nomor surat; yang ketiga ialah nama kota, tanggal, bulan, dan tahun surat; yang keempat ialah lampiran; yang kelima, hal atau perihal; yang kelima atau yang keenam ialah alamat dalam atau alamat yang dituju; yang ketujuh, salam pembuka; yang kedelapan ialah isi surat; yang kesembilan ialah salam penutup; yang kesepuluh ialah nama instansi atau organisasi yang mengeluarkan surat; yang kesebelas ialah tanda tangan, nama jelas, dan nama jabatan; yang kedua-belas ialah penanggung jawab surat; yang ke-13 ialah tembusan; 14 ialah nama inisial; dan yang terakhir atau yang ke-15 CUP perusahaan atau instansi. Kemudian prosedur pengelolaan surat masuk. Yang pertama ialah bagian penerima. Pertama, surat yang masuk itu dikumpulkan lalu dihitung jumlahnya dan diteliti ketepatan alamat si pengirim. Surat setelah itu diberi tanda bahwa surat telah diterima. Yang kedua, bagian penyetiran yang memisahkan surat untuk pimpinan, sekretaris, karyawan, dan sebagainya. Selain itu, surat digolongkan menjadi 3 kelompok. Pertama ialah surat dan dinas rutin. Yang kedua ialah surat dinas penting. Yang ketiga adalah surat dinas rahasia. Yang ketiga adalah bagian pencatatan. Yang pertama ialah membuka amplop, membaca dan meneliti isi surat. Tujuan agar pimpinan dapat memahami surat dengan cepat dengan menggaris bawahi bagian-bagian penting. Yang kedua ialah membuka catatan penting yang harus ditanda tangani pemimpin. Yang ketiga ialah memeriksa lampiran-lampiran. Yang keempat ialah membutuhkan cap, stempel, agenda pada ruang kosong bagian bawah atau surat. Kemudian yang keempat ialah surat diproses oleh unit pengelola sesuai dengan disposisi pimpinan. Yang keenam ialah bagian penyimpanannya. Surat disimpan selama masih mempunyai nilai guna dengan menggunakan sistem kearsipan yang digunakan oleh di kantor. Kemudian prosedur pengelolaan surat keluar. Yang pertama ialah surat dibuat atas instruksi dari pimpinan unit pengelola. Yang kedua ialah unit pengelola membuat konsep surat. Yang ketiga ialah konsep surat diserahkan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Yang keempat ialah konsep surat yang telah disetujui oleh pimpinan kemudian diberi nomor sesuai dengan agenda dari surat keluar. Kemudian yang kelima ialah konsep surat diserahkan kepada jurid untuk dibuat rangkap dan dibubuhi tiap lembar, kemudian diserahkan kepada tata usaha atau sekretaris untuk diperiksa. Kemudian jika benar kepada tata usaha akan memberi paraf pada bagian kiri atas bagian tanda tangan. Kemudian yang keenam ialah naskah surat diserahkan kepada pimpinan yang memberi instruksi. Kemudian yang ketujuh ialah surat dicatat di buku, agenda surat keluar diberi cat, diperiksa. Kelengkapannya surat asli diberikan kepada ekspedisi, sedangkan lembusan disarankan kepada arsip. Kemudian yang kedelapan ialah bagian ekspedisi. Surat dalam buku ekspedisi, dalam buku surat keluar, kemudian dilipat dimasukkan pada sampul atau amplop. Sekian dari pembahasan materi mengenai prosedur tata kelola persuratan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.